Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni seperti biasa kita akan sambung kepada kitab yang selalu kita baca di sini, iaitu Matan Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala. Malam ni kita akan masuk kepada fasal yang seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Tashdidatut tashahudi 21. Khamsun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Tashdidatut tashahudi 21. Tasydid dalam bacaan tasyahud ada 21. Khamsun fi akmalihi, 5 pada bacaan tasyahud yang sempurna, wa 16 fi aqallihi, dan 16 pada bacaan tasyahud yang minima. Jadi bacaan tasyahud ni dia ada yang sempurna, yang macam kita biasa baca tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu bacaan yang sempurna. Ada bacaan yang minima, at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu bacaan yang minima. Jadi kalau kita baca yang minima, tasydidnya ada 16. Kalau kita baca campur semua dengan yang sempurna, tasydidnya ada 21 tambah lagi 5. Jadi kalau kita baca at-tahiyyatu lillah, sah dah sembahyang kita, tak ada masalah. Tapi rugi pahala lah. Kalau kita baca at-tahiyyatu thayyibatu lillah, kan yang macam yang kita baca tu, itu dapatlah pahala yang penuh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi dia sekarang dia akan kira tahiyat ni. Dia ada kata at-tahiyatu 'ala ta'i wal ya'i. Pertama dan yang kedua at-tahiyat ada di atas ta dan atas ya. Sebelum kita masuk baca, kenapa pengarang kita ni sebut tentang tasyahud ni dan sebut tentang tasydid? Setiap rukun qauli tu hak dia sebutnya tasydid. Dalam Fatihah 14, dalam tasyahud ni ada 21. Sebabnya kebanyakan orang, tak kisahlah orang Arab maupun orang Melayu, di tasydid ni lah yang mereka banyak cuai. Baimah orang Arab sekalipun, tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan cakap Arab, tuan-tuan semua, dengan Arab yang ada sekarang ini, tuan-tuan tak akan bunyi sangat tasydid. Walaupun kalimah asalnya dia ada tasydid. Sebab apa? Sebab dia dah buang habis. Sebab cakap pasar, orang cakap pasar. Kalau kita cakap dengan Arab di Mekah ke dan sebagainya, dia tak cakap. Kalau contoh kita belajar dengan bahasa Arab standard dulu kan, aina tadhhab, awak nak pergi ke mana? Dia tak cakap macam tu. Dia cakap ruhin. 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 Pendek je. Habis, tak ada habis dah, hilang dah nahu-nahu yang kita belajar masa sekolah. Macam tuan-tuan belajar bahasa Melayu lah. Kita belajar di sekolah bahasa Melayu, awak hendak pergi ke mana? Kan? Tapi kita cakap hari-hari, tak ada macam awak hendak pergi ke mana? Tak ada. Lengkah je. Pi mana? Pi mana? Orang kena kata, pi mana? Sebab apa? Sebab cakap lain dengan tulisan lain. Mana-mana bahasa pun biasanya macam tu. Inggeris pun sama. Kan? Dan bahasa Arab pun sama. Jadi oleh kerana mereka dah biasa bercakap dengan bahasa pasar hari-hari,
Kadang-kadang bila baca bacaan Arab ni, yang Arab fushah, Arab yang betul-betul fusha ni, yang betul-betul Arab Quran dan Sunnah ini, dia baca pun tak bunyi tasydid juga. Akhirnya menyebabkan bacaan tu cacat. Bila tak ada tasydid, dia bacaan tu cacat. Bila bacaan cacat, tuan-tuan semua, bacaan tu tak sah. Bila tak diulang semula dan kita terus bagi salam macam tu, sembahyangnya tak sah. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, ditekankan masalah tasydid dalam bacaan, sama ada bacaan Fatihah ataupun bacaan rukun yang lain. Baik. Jadi dia kata di atas at-tahiyyatu ada dua. Al-mubarakatus salawatu ala sad. Dan di atas al-mubarakatus salawatu ada satu di atas sad, tiga. At-tayyibatu ala at-ta'i wal ya. Dan di atas kalimah at-tayyibat ada dua, iaitu di atas ta dan ya. At-tayyibat. Kalau tak ada tasydid, tak cukup satu, tak sah bacaan. Contoh dia baca at-tayyibat, tak bunyi tasydid pada ya, tak sah. Dah lima dah. Lillah, lillah itu satu. Ala lamil jalalah, 6. Assalamu ala sin, 7. Assalamu alaika, kan? Assalamu, 7. Alaika ayyuhan nabiyyu. Alal ya'i wan nun wal ya. Ada 3 situ. Alaika ayyuhan nabiyyu. Ada 3 di situ, jadi 10. Jadi 7 campur 3, 10. Baca betul-betul tuan-tuan semua. Ayyuhan nabiyyu. Biyu, ya belakang tu banyak orang tak bunyi tasydid. Ayyuhan nabi wa rahmatullah, tak sah. Kita tuan-tuan cek bacaan tuan-tuan semua. Bunyi tak ya yang belakang tu tasydid. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ya hak belakang tu banyak tak bunyi. Ni guru saya sebut dulu, ya belakang tu tak bunyi. Tuan-tuan boleh baca dua cara. Ayyuhan nabiyyu kena tasydid. Kalau tak nak tasydid, letak hamzah kat belakang. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh baca macam tu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sebab ada satu, ni dalam saraf lah, ilmu bahasa Arab. Nabi itu boleh baca dua. Satu nabiyyu dengan nabi'u. Macam riba. Riba boleh baca riba, boleh baca dengan riba'u. Macam tu. Itu kaedah lah dalam nahwu dan dalam saraf. Jadi kalau tuan-tuan tak nak baca tasydid, letak hamzah. Ayyuhan nabi wa rahmatullah. Boleh? Kalau tuan-tuan tak letak hamzah, mesti baca tasydid dia. Ayyuhan nabiyyu. Biyu. Kalau tak baca biyu, ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, bacaan tasyahud tuan-tuan tidak sah. Tasyahud kita tak sah. Bila bacaan tak sah, maka tak cukuplah rukun. Kerana tasyahud ni termasuk dalam rukun. Bila tak cukup, maka boleh membatalkan sembahyang kita. Kemudian kata dia lagi, dah 10 dah. Warahmatullahi ala lamil jalalah. Warahmatullahi 11. Wabarakatuh. Assalamu, salam yang kedua, 12. Atas sin. Alaina wa ala ibadillah. Dillah, 13. Hissalihin, 14. As-salihin. Ashhadu an la ilaha. Lam ala lami alif. An la ilaha. Berapa dah? 16 dah. 15. Illallah, dan yang terakhir sekali illallah. Wa ashhadu anna ala nun Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammadah. Wa ala ra'i, dan di atas huruf ra, wa ala lamil jalalah,
dan di atas lam Allah. Jadi semua itu kiranya jadi 21. Campur semua tu 21. Kira bagi cukup 21. Dan yang banyak berlaku masalah seperti yang disebut dalam kitab Syarah Ulama. Pertama tadilah Assalamualaikum ayyuhan nabi. An-nabi. Jadi tuan-tuan baca dua, boleh baca dua. Kalau tak nak tasydid, letak hamzah di belakang. An-nabi wa rahmatullah. Boleh macam tu. Kalau tidak, kena baca tasydid. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, iaitu di atas lam. Ashhadu an la. Allah. Ni azan pun sama. Bilal tak azan. Ashhadu an la. Tak bunyi tasydid. Tuan-tuan. Salah tu. Itu idgham bila gunnah. Nun mati bertemu dengan lam, kena tasydid. Ashhadu an la. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Selain daripada tu tak betul. Ashhadu an la ilaha, tak betul. Dan tak sah sembahyang. Tak betul dan tak sah sembahyang. Ini kena belajar. Kalau tuan-tuan baca ashhadu an izhar. Ashhadu an la ilaha illallah. Tak betul dan tidak sah sembahyang. Tak sah tu untuk siapa? Semua orang ke? Tak. Bagi orang yang dah tahu. Orang awam dimaafkan. Orang yang tak tahu dimaafkan. Orang yang dah tahu tidak dimaafkan. Jadi tuan-tuan yang mari malam ni dah tahu tak dimaafkan. Nyesal pula mari malam ni. Jadi tuan-tuan tak boleh sebut dah. Bukan menyesal mari tuan-tuan semua. Tak ada masalah lah mari. Dapat ilmu, takkan kita nak duduk kekal dalam kesalahan. Walaupun dimaafkan, tapi tetap kesalahan. Jadi kita betulkan. Ashhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga, wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Muhammadar, ada tasydid. Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Itu salah. Yang lagi salah, wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadu salah. Salah, totally salah. Sebab tuan-tuan, kita belajar bahasa Arab ni, bagi yang tuan-tuan belajar bahasa Arab, bila ada anna ni dia panggil nawasib. Nawasib. Iaitu adatun nawasib. Satu kalimah, satu huruf, yang mana selepas daripadanya isim akan jadi apa tuan-tuan semua? Akan jadi mansub, bagi atas. Lepas anna mesti bagi atas. Isimnya tu mesti bagi atas. Kebiasaannya lah. Ada juga lah spesifik. Cuma secara umumnya begitu. Jadi wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau azan wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu salah lah. Tak kena. Bacaan tu salah dan tak kena dan tak betul. Dan kalau baca dalam sembahyang, boleh batal sembahyang. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi fiqh ni dia ada rahmat, dia ada kasih sayang. Kata ulama, dimaafkan bagi orang awam yang dia tak tahu perkara ini. Dimaafkan. Di siapa yang tak belajar, orang ni dia sibuk pagi, petang, siang, malam kerja je. Sampai dia tak ada masa nak belajar ilmu agama dia. Hak ni dia panggil orang awam. Jadi orang awam ni kalau dia buat kesalahan ni, sembahyang dia tetap sah lagi. Ringan bagi mereka. Tapi bagi kita yang ada peluang belajar dan sebagainya, kita dah tahu malam ni,
kita baca juga wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Tak ada tasydid. Dia Muhammadar Rasulullah tasydid. Maka semayangnya tidak sah. Satu lagi tuan-tuan semua, kalau bolehlah bila-bila buat azan ni, saya nak sampaikanlah. Ini sampailah kepada kawan-kawan yang bilal. Kalau boleh bila-bila kita ni, kalau boleh azan mengikut mazhab Imam Syafi'i lah, mazhab yang ada di Malaysia dan juga di Selangor ni, majoritinya mengamalkan mazhab Syafi'i. Macam mana azan dalam mazhab Syafi'i? Azan mazhab Imam Syafi'i sebagaimana riwayat Imam Muslim yang dipelajari oleh Abu Mahdzurah, sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi dia azan macam mana? Tengok dalam Sahih Muslim yang Nabi ajar kepada dia. Jadi azan ini dipakai oleh mazhab Syafi'i. Tapi ramai muazzin di Malaysia tak pakai azan mazhab Syafi'i. Apa? Tak ada tarji'. Apa tarji'? Tarji' ni tuan-tuan semua kita azan macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tarji'. Sebut perlahan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebut perlahan. Kemudian baru sebut kuat. Asyhadu an la ilaha. Itu azan Abu Mahdzurah, sahabat Nabi. Nama dia Abu Mahdzurah. Tuan-tuan mungkin tak pernah dengar nama Abu Mahdzurah. Biasa dengan nama Bilal. Azan ini, azan Abu Mahdzurah ini dipakai oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i macam tu. Nabi ajar macam tu kat dia. Kamu sebut dulu perlahan syahadah 2 kali. Syahadah ni, kemudian baru kamu kuatkan. Kalau boleh lah. Bukan bermakna salah. Yang tak ada tarjih ni mazhab lain. Mazhab lain. Okey, insyaAllah. Habis di situ, fasal yang seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Malam ni belajar bab tasydid. Tasydidatu aqallis salati ala nabi arba'un. Tasydid sabdu sekurang-kurang selawat ke atas Nabi ada 4. Yang pertama dan yang kedua, Allahumma. Ada 2 di situ. Allahu 1, humma 2. Yang ni di atas lam dan mim. Salli 3, salli 3. Ala Muhammad 4. Itu sekurang-kurang selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Mesti cukup 4 tasydid. Okey, habis, selesai. Yang seterusnya. Aqallus salami, sekurang-kurang salam. Assalamualaikum. Paling minimal salam ialah Assalamualaikum. Jadi kalau kita bagi salam semayang ni, kita kata macam mana? Assalamualaikum. Habis, sah dah semayang kita. Warahmatullah itu sunat. Salam yang kedua pun sunat. Jadi kita pun habis baca tahiyat, kita bagi salam. Assalamualaikum. Kita bangun balik terus. Sah. Tak ada masalah. Nak cepat nak kita tengok bola ni. Dah. Tak ada. Warahmatullah pun tak ada. Jadi Assalamualaikum. Pusing-pusing pun dah. Assalamualaikum. Bangun. Naik kata balik tu. Tak ada masalah. Dia sudut semayang sah. Cuma dia sudut pahala. Pahala tak adalah kurang. Warahmatullah sunat. Assalamualaikum warahmatullah itu sunat. Warahmatullah. Tetapi tuan-tuan semua kena faham. Salam ni, Assalamualaikum ni, Assalamualaikum pendek tu dia ada 10 syarat.
Tapi saya tak nak baca semualah 10 syarat ni. InsyaAllah nanti habis kitab Matan Safinatun Najah yang ringkas ni. Matan ni sebenarnya ada ringkas je. Kalau belajar betul-betul tiap-tiap minggu, dalam 3 bulan habis atau 4 bulan. Tapi kita sebulan sekali. Itu makan tahun-tahun ni. Kan? Dia matan ni matan permulaan. Bagi basic. Bagi gambaran dulu. InsyaAllah tuan-tuan semua mungkin dalam sambungan lepas habis khatam ni mungkin kita sambung yang lebih kitab yang lebih tinggi sikit. Saya akan ceritalah syarat dia. Dia ada 10 syarat semua. Salah satu daripada syaratnya ialah alif lam ta'rif. Alif lam kat depan tu kena ada. Kalau tak ada alif lam, maka tak cukup syarat dia. Ada orang bagi salam, tak bunyi alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak cukup syarat. Salah satu daripada 10 syarat bagi salam. Alif lam at-ta'rif. Kena ada Assalamualaikum. Tuan-tuan bagi salam harian, tuan-tuan jumpa orang kan? Assalamualaikum, okey, sah, dapat pahala. Tak ada alif lam. Jumpa member, Assalamualaikum. Tak ada Assalamualaikum, okey, sah. Salam tu sah, bila sah, tuan-tuan bagi itu dapat pahala. Dan orang yang dengar itu wajib jawab, kerana sah. Tapi untuk salam sembahyang, kalau tak ada alif lam, tak sah. Mesti ada alif lam. Sebut elok-elok tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mesti ada alif lam. Alif lam mutta'rif dia panggil. Baik. Jadi sekurang-kurangnya Assalamualaikum dan warahmatullahi itu sunat. Bagi salam yang kedua itu pun sunat juga. Assalamualaikum warahmatullahi pun sunat. Berpaling kiri ke kanan pun sunat. Itu sunat berlaku. Paling sunat, kiri kanan sunat. Paling itu tambah warahmatullahi yang pertama pun sunat. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua pun sunat. Cuma kalau dah batal air semayang, Assalamualaikum, tiba-tiba keluar kentut, terkeluar angin, sangat keluar angin, haram kita sambung warahmatullah dan salam yang kedua. Tetapi kalau sambung juga semayang sah, cuma haram. Dia dah batal dah putus, dia sambung juga Assalamualaikum warahmatullah yang kedua, maka sembahyang dia dah sah sebab dah habis dah. Assalamualaikum tu dalam keadaan berwuduk, keluar batal wuduk tu lepas Assalamualaikum, sambungannya haram. Kenapa nak sambung lagi? Dah tak ada wuduk dah. Tapi sembahyang tetap sah. Tak perlu qadha semula sembahyang. Boleh kan tuan-tuan semua? Itu ringkas-ringkas ni. Tasydidus salami ala sin. Dan tasydid salam tu ada satu, iaitu di atas sin. Kena bunyilah tasydid tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak sunat tambah. Dalam mazhab Syafi'i, wabarakatuh tak sunat tambah dalam sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kat tu je. Wabarakatuh tak sunat dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, habis di situ tuan-tuan semua. Yalah, Kenapa saya sebut? Sebab ada juga orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh tak sunat ditambah dalam sembahyang, mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Habis selesai tuan-tuan semua, sedikit penerangan mengenai rukun-rukun sembahyang. Kemudian kita akan masuk pula ke seterusnya tentang waktu sembahyang. Walaupun hari ini kita tak ambil peduli sangat tentang waktu sembahyang ni sebab kita tengok jam. Tengok masuk, kita pun azan, sembahyang. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya sembahyang ni bukan berdasarkan kepada waktu jam tu. Jam tu dia panggil kiraan falak. Ahli astronomi dia kaji perjalanan matahari dan dia keluar natijah keputusan hari sekian, zuhurnya sekian, asarnya sekian, maghribnya sekian, isyaknya sekian,
subuhnya sekian. Sebab matahari ni dia punya perjalanan, alhamdulillah, perjalanan dia tetap. Tu Allah Ta'ala buat keistimewaan. Matahari dia berjalan ni, dia tak lari perjalanan dia. Dia tak lari. Satu bulan apa benda pun, ialah bulan Januari, Februari, Mac ni, tuan-tuan semua, dia tak lari. Dia tak sama macam bulan. Bulan perjalanan dia lain. Dia ada bulan ni 29, ada 30. Sebab tu bulan Islam ada 29, ada 30. Dan nak puasa, kena tengok anak bulan. Sebab bulan dia tak tetap. Matahari dia tetap. Rahmat Allah, dia buat waktu semayang berdasarkan matahari. Kan? Tak buat berdasarkan bulan. Tapi puasa apa semua, kerana setahun sekali, dia buat berdasarkan bulan, tuan-tuan semua. Sebab tu nak puasa kena tengok anak bulan. Kalau ikut kalender ni, Gregorian ni, tuan-tuan semua, kalender yang Masihi ni, Januari, Februari, dia tetap. Dia tak ada perubahan. Kan cukup 365 hari setahun. Ada 4 tahun sekali, tahun lompat. Gitu je lah. Baik, habis selesai di situ, insyaAllah. Awqatus salati khamsun. Waktu semayangnya ada 5. Awalu waktu zuhri, permulaan waktu zuhur. Zuhur ni bila dia mula? Zawalus syamsi, gelincir matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur. Masiru zilli syai'i mislahu. Berlaku bayang sesuatu seperti sesuatu itu. Ghaira zillil istiwa'i, melainkan bayang-bayang ketika matahari rembang di atas kepala. Tuan-tuan, matahari ini ibarat matahari lah, tuan-tuan. Bila dia terbit daripada belah timur, dia naik sampai ke tengah langit. Dia naik sampai tengah-tengah atas kepala kita, itu nama dia istiwa. Orang Melayu panggil rembang. Orang Melayu terjemah rembang. Pernah dengar tuan-tuan semua? Tak pernah dengar? Rembang. Orang Melayu panggil rembang. Bukan rambang. Rambang tu pergi ke supermarket, rambang mata. Nak beli belakang. Ni rembang. Jadi rembang ni, masa duduk atas kepala tu, nama bahasa Arabnya istiwa. Bila dia mula bergerak ke arah barat, dia panggil gelincir. Bahasa Arab panggil zawal. Gelincir matahari. Maksudnya matahari dah terjatuh, tergelincir. Gelincir ke mana? Ke arah barat. Maka pada waktu itu, masuklah waktu zuhur. Masuklah waktu zuhur. Macam tu. Kemudian, dia berterusan waktu zuhur tu, bila kita tengok bayang, kita pacak satu benda ni tuan-tuan semua dia berbayang. Bayang, kita letak bayang tu dengan benda ni sama panjang. Itu masih waktu zuhur lagi. Kalau ni 1 meter, benda ni 1 meter, bayang pun 1 meter sama panjang. Ini masih waktu zuhur lagi. Bila dia bergerak sikit lebih daripada benda ini, maka dia dah start masuk waktu asar. Tuan-tuan kena tahu tu. Masuk dalam hutan sesat, takkan tak semayang? Kenapa tak semayang? Saya tak ada kalender. Tak ada waktu semayang. Jam, apa benda, telefon rosak. Tak boleh nak buka apa semua, saya tak semayang. Itu benda lain. Allah Ta'ala suruh kita belajar waktu semayang. Ni wajib belajar ni. Wajib tahu. Sebab bila kita nak semayang, kita kena tahu masuk waktu semayang. Baik, itu semayang zuhur, habis. Masuk semayang asar, habis zuhur, masuk asar. Wa awwalu waqtil asri, idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalila. Awal waktu asar, bila bayang-bayang sesuatu tadi, lebih. Masuklah waktu asar. Tadi, masuk waktu asar tadi. Tamat waktu asar bila? Wa akhiruhu ghurubus syamsi. Dan tamat waktu asar ialah
bila matahari terbenam semuanya. Matahari dia masuk kat kaki, kita duduk tepi laut nampak. Dia masuk, tuan-tuan semua, masuk. Duk ada lagi bulatan tu, tak habis lagi asar. Boleh semayang asar lagi. Kalau semayang tu masih tunai lagi. Bila dia hilang semua, habislah waktu asar. Masuk waktu maghrib. Baik. Kalau kita buka puasa di tepi pantai. Ingat bulan Ramadan. Misal kata, kita pergi buka puasa di Port Dickson. Buka puasa tepi pantai. Ajak anak isteri, jom buka puasa tepi pantai. Kita pergi. Buka hampa tikar apa semua. Masuk kurma apa semua. Buka makanan. Matahari duduk macam ni tuan-tuan semua. Tak habis lagi tenggelam. Radio azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Radio azan. Tuan-tuan boleh buka puasa ke tak boleh buka puasa? Saya nak tanya. Macam mana tuan-tuan semua? Boleh tak buka puasa? Tak boleh. Radio azan dah. Radio azan sebab dia tengok tu. Tapi kebetulan takdir hari tu Allah Ta'ala buat lain sikit. Lari matahari. Kan? Laut ni kita tengok. Mata kita tengok. Matahari tak tenggelam lagi. Separuh baru tenggelam. Ataupun 3/4 baru tenggelam. Ada lagi dia punya bulatan tu tak tenggelam. Azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tak buka puasa Ramadan? Jawapannya tak boleh. Kalau tuan-tuan buka juga puasa, maka puasa kita jadi batal. Dan kena qada pada hari yang lain. Kenapa? Kerana puasa itu tamat dengan masuk waktu maghrib. Maghrib tak masuk lagi, bukan dengan azan, dengan maghrib. Yang orang azan tu tak masuk maghrib lagi sebab belum terbenam pada diri kita. Mungkin orang yang jauh dia tak nampak matahari, okey ya. Kita duduk di UK Perdana ni kan, kita tak nampak matahari sekitar kita bukit. Mana nampak? Azan Allahu Akbar, kita buka puasa, tak ada masalah kita. Tapi hak nampak, yang nampak tak boleh. Jadi kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya jangan buka puasa tepi pantai ya. Itu yang mudah ya. Buka puasa kat rumah sudah. Kan senang cerita tu semua. Boleh? InsyaAllah. Azan sekejap saya nak habiskan 5 waktu ni, takut tergantung. Mari bulan depan tak ingat kat mana. Azan dulu. Masuk waktu ni. Ke tak masuk lagi? Jadi gitu tuan-tuan semua. Jadi maghrib masuk dengan terbenam matahari kesemuanya, masuklah waktu maghrib. Kemudian tuan-tuan semua, wa awwalu waqtil maghribi ghurubi syamsi. Dan permulaan masuk waktu maghrib apabila terbenam keseluruhan matahari tadi. Wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar. Dan tamat waktu maghrib apabila hilang kesemua syafaq ahmar, yakni syafaq merah. Orang Melayu panggil rembang merah. Bila maghrib masuk, matahari dia masuk semua, kat kaki langit ni, kat langit-langit tu, tepi tu, dia ada warna merah. Warna merah tu masih waktu maghrib. Bila hilang warna merah, dia bertukar kepada warna kuning atau warna putih. Kuning atau putih. Maka tuan-tuan semua dah masuk waktu isyak. Kuning dan putih tu dah isyak. Kalau gelap langsung tu lagilah isyak. So tu kalau boleh jangan lewat sangat sembahyang maghrib. Takut kita dah hujung-hujung dah macam ni kan. Isyak masuk 8 berapa ni? 8.23. 8.23. Kita 8.20 baru nak sembahyang maghrib. Yalah, kalender tu boleh. Takdir kata tuan-tuan semua hari tu mataharinya lain, cahayanya lain. Kita tengok kat langit dah tak ada dah.
warna merah, dah warna kuning dah, ataupun warna putih dah, maka dah masuk isyak dalam mazhab Syafi'i. Kira jadi semayang tu semayang qadha lah. Kan? Mungkin beza sikit-sikit tu ialah takdir Allah Ta'ala buat matahari tu, hari tu lain. Sebab tu jangan lewat semayang maghrib. Terutama sekali bulan Ramadan. Maghrib ni semayang lewat, makan habis semua atas meja, baru nak semayang maghrib. Di atas meja berapa benda juadah ada. Dengan nasi dagangnya, nasi kabunya, nasi ambengnya, nasi araknya, semua jenis nasi ada. Nak habis yang tu semua. Mas, habis tu semua, nak bangun tak larat pula berat perut. Dulu. Bangun pergi mandi, elok keluar, dah nak habis dah maghrib. Semayanglah dulu tentu semua, makan sikit-sikit. Dah. Maghrib ni bulan puasa lah orang cuai. Habis di situ. Kemudian wa awwal waqtil isya'i, dan permulaan waktu isya', ghurubus syafaqil ahmar, hilang syafaq, yang rembang merah tadi, wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq, dan tamat waktu isya' bila terbit fajar shadiq. Masuk waktu subuh, fajar shadiq. Fajar shadiq ni kita tengok pagi-pagi, tuan-tuan yang duduk rumah tinggi boleh tengok kat tepi bukit, dia akan keluar cahaya panjang melentang. Itu fajar shadiq. Dia mula-mula dia keluar fajar kazib dulu. Kalau tuan-tuan duduk rumah tinggi menampak, tepi-tepi bukit tu dia keluar cahaya naik ke atas, panjang naik ke atas. Itu fajar kazib. Kazib ni maksudnya dusta, tak masuk lagi subuh. Waktu itu, waktu elok kita berdoa, beristighfar pada Allah Ta'ala. Waktu yang disuruh kita beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka beristighfar pada Allah Ta'ala. Kemudian, duduk tak lama lepas tu, dia hilang, gelap balik, dia akan keluar, melentang. Melentang itu fajar shadiq, fajar yang benar. Shadiq ni benar, kadzib tipu. Fajar betul, itu masuk waktu subuh. Itu macam tu. Habis di situ, kemudian kata dia, wa awwal waqti subhi, dan permulaan waktu subuh, tulu'ul fajri shadiq, keluarnya fajar shadiq tadi. Dia lepas pada fajar kadzib, fajar shadiq. Fajar kadzib dia memanjang ke atas. Fajar kadzib melintang. Gitu. Kemudian habis waktu subuhnya, wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan tamat waktu subuh bila matahari mula keluar. Matahari keluar sikit, jenguk, habislah waktu subuh. Situ dia tulis syuruq. Syuruq. Okey, imsak. Imsak tu sebelum subuh, kan? Syuruq. Syuruq 7:03 minit. Syuruq tu maksudnya matahari keluar. Bukan syuruq waktu solat isyraq. Banyak orang syuruq dia sembahyang isyraq. Isyraq belum masuk lagi. Tu baru habis subuh. Isyraq masuk bila? Matahari naik segala. Baru masuk waktu isyraq. Cuba perbetulkan tuan-tuan semua. Banyak masjid habis kuliah subuh, tengok ustaz pun berhenti baca doa. Dia pun terus sembahyang isyraq. Salah tu. Isyraq belum masuk lagi. Isyraq masuk bila matahari naik segala. Sini dia tak tulis isyraq. Dalam laman web Jakim tu yang dibuat tu, dalam lebih kurang setengah jam ke 24 minit lepas daripada isyraq, dia tulis syuruq. Waktu isyraq. Syuruq habis subuh, bukan waktu isyraq. Jangan, tuan-tuan jangan buat macam tu lagi kalau ada buat. Jangan semayang selepas tek bunyi tu. Paling awal pun tuan-tuan nak semayang selepas 16 minit. 16 minit matahari naik segala, lebih kurang 16 minit kata ulama. Lepas 16 minit tu baru boleh semayang. Nak semayang isyraq ke, nak semayang duha ke, baru boleh. InsyaAllah nanti kita sebut kemudian. Masa ni nak habis sikit sebab masa kecederaan ni.
Wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila an yaghiba syafaqul asfaru wal abyadu. Tetapi sunat dilewatkan isyak itu sehingga habis remang kuning dan putih. Dalam mazhab Syafi'i, kalau maghrib ni merah tu masih waktu maghrib, ada remang merah kat langit tu maghrib. Bila dia bertukar kuning atau putih, itu dah masuk isyak. Tetapi sunat kita jangan sembahyang isyak lagi, lewatkan lagi sehingga hilang habis yang kuning dan yang putih. Sehingga hilang habis kuning putih. Kenapa? Kerana dalam mazhab Hanafi, dia masuk waktu isyak bila habis semua. Kuning pun habis, putih pun tak ada, gelap langit, baru masuk isyak. Jadi kerana keluar daripada khilaf sunat, kita sembahyang tu, isyak tu dilewatkan sehingga langit hitam semua. Jadi tuan-tuan semua, tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau merah tu dah habis, yang adanya kuning dan ada putih, itu dah habis dah waktu maghrib. Sebab tu jangan lewat sembahyang. Cuma sunat dilewatkan. Sebab dalam mazhab Hanafi, kalau kuning, kalau putih itu masih maghrib lagi. Mazhab Hanafi. Jadi sunat dilewatkan supaya hilang semua itu, langit gelap semua dah, barulah kita sembahyang isyak. Wallahu a'lam. Tuan-tuan semua, yang ada waktu sembahyang ni tuan-tuan cek 8.23 tu langit duk putih ke, duk kuning lagi ke, ataupun dah gelap langsung. Seingat saya dah gelap langsung. Setahu saya lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sembahyang isyak, sambung bulan depan. Boleh? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna ma yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin.